Jadi dalam internet ni macam-macam benda yang kita kena saring dulu. Kita jangan percaya tu pun. Ada satu gambar orang tak berbaju, lelaki lah, pakai kain dengan seluar je. Ramai meniarap atas padang, atas jalan raya. Lepas tu ada gambar askar berkawal. Orang tu upload gambar tu dan dia tulis lah di situ. Dia kata, inilah nasib orang-orang Islam di Myanmar sekarang. Kan Myanmar sekarang ni ada umat Islam ditindas kan. Ramai kena bunuh. Saya bila tengok gambar tu saya perasan yang tu bukan cerita di Myanmar, itu cerita di Tak Bai, Thailand. Sebab saya ada urus satu laman, satu umat. Laman ni cerita umat Islam sedunia, berita-berita, gambar lama. Siapa yang upload gambar tu tak tahulah. Dia kaitkan pula dengan cerita di Myanmar. Sebenarnya itu cerita di Tak Bai dulu ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, Tak Bai tu dalam bahasa Thailand, bahasa Thai. Kalau bahasa kita dia sebut Tabal, wilayah Tabal dekat dengan Kelantan kan. Cerita dia dulu, orang Islam buat demonstrasi, kemudian askar suruh menerap atas jalan raya tu, tak boleh bangun. Bangunnya dia sepak. Ada pun masuk dalam berita pun. Dia panggil truk datang, dalam 3 truk yang menerap atas jalan raya dengan tengah panas ni. Habis melecok dah dada-dada semua ni. Masuk dalam truk, menerap juga. Menerap tindan. Bukan kata kita menerap kita saja, tindan pula berapa lapis. Lepas tu truk-truk tadi pun berjalan. Kata nak bawa ke mana tu, tempat tu tak jauh pun, dalam sejam boleh sampai. Dia pusing jauh sampai 3-4 jam. Bila buka-buka saja, tutup truk tu tadi, tengok mati habis. Ramai mati. Itu cerita di Tak Bai, bukan cerita di Myanmar. Satu lagi, orang letakkan gambar mayat-mayat kena bakar banyak. Ni saudara-saudara kita di Burma dibakar oleh pengganas budak. Rupanya gambar tu gambar kebakaran dekat China kalau tak salah. Ada kilang-kilang terbakar, memang hangus hilang. Nampak ada berderet. Bukanlah orang Islam pun, kebakaran di China. Satu lagi gambar, nampak macam gambar satu orang pemuda. Dia tulis situ, berdarah, muka ni berdarah, rambut putih, mata pun dekat-dekat nak putih. Konon ceritanya pemuda ni ditanam. Entah apa urusan tu, terpaksa korek balik kubur dia. Sekejap dia tanam tu, korek tengok macam terbakar lah. Berdarah mulut, rambut jadi putih, kulit putih pucat, dengan mata pun dekat nak putih. Kata, ni siksa kubur. Rupa-rupanya itu gambar satu orang perempuan berusia. Dia tu mati, tak tahu mati sebab apa, kata orang kemalangan. Jadi berdarah lah muka dia tu. Bila dia ambil gambar tu, memanglah dia memang rambut putih, mata pun memang biji mata jenis nak putih tu. Jadi orang yang upload ni tadi, dia kata ni siksa kubur. Tanam sekejap, cungkir-cungkir jadi macam ni lah. Asyik-asyik rambut hitam, keluar rambut putih, kena bakar dalam kubur. Kita yang tak tahu pun percaya, kita pun sebar gambar tu kan. Jadi dalam internet ni, pengajaran untuk kita lah. Dia banyak benda-benda yang kita kena saring dulu. Jangan percaya terus. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum masuk pelajaran baru kitab Yahya, kita imbas kembali pelajaran yang lepas. Pelajaran yang lepas tu tajuk dia debat Islami, sejarah debat dan adab debat. Dalam nota yang kita bagi ni ada macam mana sejarah perdebatan dalam agama Islam. Sebelum datangnya Islam pun, sebelum lahirnya Nabi Muhammad pun dah ada dah perdebatan, tukar-tukar fikiran, dialog, semua dah ada dah. Ni nak cerita yang dalam agama Islam. Zaman Nabi Muhammad tak adalah debat-debat, sebab semua keputusan tanya Nabi. Selesai, tak ada khilaf, tak ada perbezaan pandangan. Kemudian sampailah zaman 4 khalifah, Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Zaman ini para ulama ramai, tapi para ulama tidak terlibat dalam debat. Tak sibuk-sibuk nak berlawan, nak berdebat, nak campur urusan pemerintahan. Kenapa jadi tak sibuk? Sebab khalifah yang 4 ni, dengan dia punya menteri kabinet semua, pembantu-pembantu dia semua ulama besar. Jadi ulama-ulama yang biasa-biasa tak payah campur.
Zaman tu tak ada perdebatan. Yang 4 orang khalifah ni tadi, mereka boleh berfatwa sendiri. Bahkan peringkat ijtihad. Ulama besar pun dia, mujtahid pun dia, wali Allah pun dia. Yang 4 sahabat ni tadi. Jadi para ulama boleh tumpu kepada tarbiyah. Tarbiyah, dakwah, beribadah. Yang tu tak payah sibuk-sibuk. Nak campur, nak berdebat, nak tonjolkan diri, tak payah. Apa saja masalah berkait agama, berkait keduniaan, khalifah boleh selesai. Sebab khalifah tu sendiri dah ulama besar, dan dia punya pembantu ahli syura dia pun ulama besar juga. Kemudian sampailah satu zaman 4 khalifah dah berlalu, naiklah zaman yang lain yang dimulai oleh khalifah Muawiyah. Bila sampai zaman itu, khalifah dan dia punya menteri kabinet dia tak macam zaman khalifah 4. Mereka ni ilmu agama ada, tapi bukan kata ulama besar atau bukan. Start zaman itulah pemerintah duk panggil ulama, mai bantu kami. Kalau zaman khalifah 4 tak payah panggil ulama dah, khalifah tu mujtahid dah. Kalau dia tak boleh selesai pun dia tanya ahli syura dia. Semua ulama besar. Tapi bila sampai zaman selepas zaman khalifah 4, pemerintah mula panggil ulama. Sebab pemerintah tak boleh nak selesai. Mereka bukan ulama besar. Start zaman khalifah Muawiyah dan seterusnya. Jadi bila pemerintah dah bagi perhatian kepada ulama, yang ulama-ulama tadi yang sibuk dengan tarbiyah, ibadah, dakwah tadi ni, dengan kajian-kajian semua, mula nampak kalau dekat dengan khalifah, dengan pemerintahan ni boleh dapat kesenangan. Boleh dapat pangkat, boleh dapat kedudukan, boleh dapat kemasyhuran. Start itu mereka pun mula berlumba nak tonjolkan diri kepada pemerintah supaya pemerintah pilih mereka jadi ulama pemerintah. Jadi khadi ke, mufti ke, pengurus baitul mal ke, masing-masing nak tunjuk dah. Zaman tu start nak berdebat. Sebab bila berdebat ni, orang nampak dia handal debat. Dia berdebat beberapa kali, nama dia pun sampai kepada pemerintah. Pemerintah pun kata dia ni bagus ni, ulama ni akan tolong kita. Jemput. Jadi zaman itu, selepas zaman khalifah yang 4, ulama-ulama pun mula keluar daripada tugas mereka yang asal. Kan zaman khalifah yang 4 tu mereka ni dakwah, tarbiyah, buat kajian, ibadah. Yang tu je. Bila selepas zaman imam yang 4, mereka ni dah mula berlawan. Sebab dah nampak dah kedudukan ulama di sisi pemerintah. Punca dia apa? Punca dia pemerintah tu dia bukan ulama. Dia bukan ulama besar, dia punya pembantu-pembantu pun bukan ulama besar. Jadi nak selesai masalah-masalah berkaitan keagamaan, kena ulama. Dia mula cari ulama. Pemerintah mula meminta-minta kepada ulama. Dan ulama pula mula meminta-minta kepada pemerintah. Sebab dia tu hidup senang. Sejak dia kerja dengan khalifah, hidup senang. Aku pun nak juga. Zaman tu. Tapi sebahagian ulama-ulama yang benar, ulama-ulama akhirat, mereka ni tak mau terlibat. Dia nak dakwah, tarbiyah, ibadah, buat kajian macam zaman khalifah yang 4. Sebab itu masa ulama minta, mai tolong kerja dengan kami, tak mau. Dia tak mau kerja dengan pemerintah. Dia tahu dah pemerintah ni orang yang macam mana, dia tak mau kerja. Antaranya Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Imam Ahmad, Imam Nawawi dan lain-lain. Mereka ni kalau pemerintah nak bagi jawatan tak mau. Nak jawatan ke nak kena sebat? Maksudnya kalau tolak jawatan tu kena sebat. Dia kata tak apa, sebat. Sebat sanggup lagi. Tak mau bekerja di bawah pemerintah yang dah bukan ulama ni. Zaman tu. Tapi yang ulama-ulama keduniaan ni dia pun seronok lah. Tambah pemerintah duk cari pula. Dekat mana ada ulama besar yang pandai berdebat apa, kita panggil kerja dengan kita. Tapi yang ulama-ulama akhirat dia tak mau. Jadi zaman itulah start orang berdebat. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang, kenapakah umat Islam hari ini lemah? Ada banyak faktor. Salah satu faktornya kita tidak ada kekhalifahan. Itu kita sedia maklumlah. Last kali Khalifah Osmaniyah dah habis dah.
Yang kedua, sebab pemimpin umat Islam sekarang dia pun bukan ulama. Dia tak macam zaman Khalifah 4. Kalau dia pun ulama, ilmu dia ilmu ulama dah, insya-Allah kita ni agak baguslah. Sekarang kita tertindas kan. Contoh dia Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tu taraf ulama. Pembuka Konstantinopel, orang yang pertama mengalahkan tentera Rom di tempat dia. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis. Dia pun bertaraf ulama dah. Kemudian Sultan Saifuddin Qutuz dari Mesir. Orang pertama mengalahkan tentera Mongol. Tentera Mongol ni dia serang dunia Islam, hampir-hampir tak pernah kalah. Lawan di mana apa menang. Last sekali Saifuddin Qutuz yang kalahkan dia. Saifuddin Qutuz pun ulama dah ilmu dia, sebab tu dia boleh menang. Khalifah Umar Abdul Aziz, zaman di mana nak bagi zakat tak ada orang nak terima di kawasan pemerintahan itu, sebab semua orang hidup senang. Rahmat daripada Allah datang kan.